ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama dalam majlis insya-Allah majlis ilmu, majlis mengenali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ni kita kalau ikutnya insya-Allah sampai kepada sahabat yang ke-24 daripada siri nabi-nabi yang kita kisah nabi-nabi, kisah sahabat Nabi, kisah sahabat yang ke-24 daripada kisah sahabat yang kita ceritakan pada setiap malam hari Selasa, malam Rabu. Jadi malam ni insya-Allah giliran siapa pula ni kita nak cerita ni pada malam ni. Sahabat ni ada dua jenis, ada sahabat Ansar dengan ada sahabat Muhajirin. Jadi dia salah satulah, sama ada Ansar Muhajirin. Tak Ansar Muhajirin, tak Muhajirin Ansar. Muhajirin artinya muhajir, orang yang berhijrah, artinya orang yang meninggalkan tempat mereka, sama ada mereka ini daripada Mekah ataupun mereka ini bukan daripada Mekah. Sebagai contohnya Abu Zar Al-Ghifari, bukan daripada Mekah, tapi dia ni dianggap sebagai muhajirin lah, sebab mereka semua ni berhijrah ke Madinah. Nabi kita SAW ni bila telah berhijrah ke Madinah, meminta kepada semua sahabat ni berhijrah ke Madinah supaya semua orang Islam ni boleh berkumpul. Jadi ada satu ketetapan yang telah ditetapkan, yang dibuat, iaitu la badawata fil Islam. Dia kata la badawata fil Islam, artinya tidak boleh kita ni mengasingkan diri dalam Islam ni, iaitu tak boleh seseorang itu duduk di satu tempat tidak bersama-sama dengan kumpulan Islam ni. Sebab bila tidak bersama-sama, banyak perkara-perkara yang tidak dapat dibuat. Antaranya sembahyang Jumaat. Kalau masing-masing orang Islam masing-masing duduk seorang sana seorang sini, macam mana nak sembahyang Jumaat? Ataupun lagi tak boleh nak sembahyang raya, memanglah tu, tapi tak apa, sekali setahun, sekali 2 tahun, dua kali setahun, raya Aidil Adha, Aidil Fitri. Tapi di samping itu lagi tak boleh sembahyang jemaah bersama-sama. Kemudian tidak boleh bersama-sama diatur oleh Nabi supaya kita sama-sama dapat berperang. Kalau orang Islam ni berpecah-pecah, seorang di sini seorang di sini, macam mana nak akan berperang untuk mempertahankan agama. Dan begitu juga tidak boleh untuk menyebarkan agama, tak boleh diarahkan lah. Macam mana Nabi nak arah mereka ni duduk tengah-tengah padang pasir? Sebab itulah dikata la badawata fil Islam, tidak ada boleh lagi menjadi badui. Makna badui itu ialah makna mengasingkan diri, terasing, jauh daripada boleh dikontak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya bila Nabi kita telah berhijrah, sebab itulah maka disebut sekali innamal a'malu bil niyat, tu hadis niat. Kemudian Nabi kata man kanat hijratuhu. Hijrah ni satu benda yang besar. Dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, maka orang-orang yang berhijrah ni, maka mereka ini akan mendapat pahala kerana sanggup meninggalkan tempat yang mereka sayang. Memanglah kita ni sayang kepada tempat kita, tempat lahir, tanah, air dan macam-macam. Tapi apabila mereka ni diminta oleh Nabi untuk berhijrah, mereka mesti hijrah. Tak boleh tinggal di tempat mereka kerana sayang
sehingga tak sayang, hingga mereka ni sanggup tinggalkan Nabi seorang diri, tak boleh. Jadi akhirnya sahabat-sahabat pun semua hijrah. Pada minggu lepas kita baca tentang kisah seorang sahabat nama dia Suhaib Ar-Rumi nama dia, yang mana dia ni tinggal di Mekah, tetapi selepas daripada tu dia telah berhijrah, dan kemudian dia terpaksa menggadaikan, hilang semua harta dia semata-mata kerana nak hijrah. Di tengah jalan sebab ditahan oleh orang-orang kafir. Jadi itu nak tunjukkan bahawa hijrah ni satu perkara yang besar dalam agama. Pada malam ni kita tengok bukan orang yang muhajirin, kita tengok ansar pula. Ansar tu maknanya asal daripada perkataan Nasrun. Nasrun tu makna pertolongan. Mereka dinamakan orang Ansar. Nama orang Ansar ni bukan kita buat, bukan ulama yang buat, tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, minal ansari wal muhajirin. Makna nama tu diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka ni dinamakan sebagai Ansar kerana mereka ni menolong para sahabat yang datang daripada luar Madinah, yang terpaksa tinggal Madinah, yang bawa sehelai sepinggang, tak ada pakaian, tak ada pakaian pula, tak ada harta, yang adanya pakaian saja. Jadi akhirnya perlukan kepada pertolongan, perlu kepada rumah, perlu kepada isteri setengah tu, perlukan kepada macam-macam lah, tanah, ladang dan sebagainya. Jadi akhirnya ditolong oleh orang-orang yang berada di Madinah ni. Jadi orang tu, sebab itulah mereka ini dipanggil sebagai Ansar. Ansar ni terbahagi pula kepada dua. Kepada dua kabilah yang tinggal di Madinah ni. Yang pertama nama dia Aus, yang kedua nama dia Khazraj. Sahabat pada malam ni namanya ialah Abu Darda nama dia. Orang panggil dia Abu Darda. Tapi sebenarnya nama dia bukan Abu Darda. Darda tu anak dia, anak perempuan. Jadi kalau kita macam panggil kita Abu Fatimah ke Abu Khadijah ke macam tu. Jadi Darda tu anak dia. Jangan salah lah maknanya. Jangan Darda. Siapa Darda? Bukan Darda, Abu Darda, ayah kepada Darda. Siapa Darda? Apa cerita Darda ni? Kita akan tengok sebentar lagi, insya-Allah. Ada cerita dia tentang Darda ni. Jadi kisahnya tentang Abu Darda pada malam ni. Memang kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan banyak jumpa tentang nama Abu Darda ni. Sebab banyak hadis diriwayatkan ni. Tetapi kalau ikutnya lah, bukanlah dia ni orang yang awal masuk Islam. Orang lain dah masuk Islam semua dah, dia tak masuk Islam lagi. Dia duduk main gitu lah, kerja dia ni peniaga. Ada bisnes, dia ada kedai di Madinah tu. Jadi dia kira kaya lah, sahabat yang kaya. Orang semua dah masuk Islam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Nabi dah berhijrah lah ke Madinah. Dia tak masuk lagi Islam. Dia duduk tengok itulah. Sebab itulah dalam sejarah Abu Darda ni orang yang terakhir masuk Islam daripada kabilah dia. Orang terakhir. Orang dah masuk Islam semua, dia duduk main lagi. Sehinggalah dia kata dia ni semua berhala lah. Di Madinah ni, orang asal Madinah ni Aus dan juga Khazraj, dan kemudian ada 3 kaum pendatang Yahudi, iaitu Qainuqa, Bani An-Nadir, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir dan juga Bani Quraizah. 3 tu Yahudi tapi pendatang. Macam kalau kita tempat kita ada jugalah orang yang bukan asal situ tapi dia datang, tapi dia lebih kaya daripada orang tempat tu. Tu orang Yahudi tu lebih kaya lagi, kaya harta, banyak senjata, kuat pula tu. Jadi kaum pemodal, kapitalis lah orang panggil. Jadi Yahudi tu pada masa tu, orang asal situ ialah orang Aus dan juga Khazraj. Bila Nabi kita datang, ceritanya ialah yang pasar ni supermarket lah kot pada masa sekarang kot. Market besar yang ada di Madinah ni dikontrol oleh Bani An-Nadir. Gitu. Mana orang Yahudi. Bukan pasar orang Arab, bukan pasar orang orang Yahudi pada masa tu Arab juga. Nama dia Arab, bercakap bahasa Arab tapi agama Yahudi. Sebab dia dah jadi Arab dah. Sebab dia dah tinggal kawasan tu, dia jadi orang macam orang Arab, pakaian orang Arab dan sebagainya. Tapi mereka ni menguasai ekonomi di Madinah. Bila Nabi kita sampai ke Madinah, Nabi buat satu pasar.
pasar lain pula, supaya orang Islam ni jangan menghidupkan pasar orang Yahudi tu. Akhirnya pasar Yahudi pun kalah dengan pasar orang Islam yang dibuat oleh Nabi. Tu antara lagi lah yang dimarahi oleh orang-orang Bani Yahudi ni kepada Muhammad ni. Sebab satunya kacau ekonomi dia, yang kedua kacau agama dia lah. Dah semua masuk agama dia, Aus masuk agama dia, Khazraj masuk agama Islam juga, tinggal Yahudi. Lepas tu Yahudi ni buat perangai tu. Jadi ni Abu Darda kita cerita ni dia lewat. Dah masuk tahun yang pertama, tahun yang kedua Nabi dah hijrah ni, tak masuk Islam lagi dia. Tahun yang kedua ni orang Islam pergi berperang, berlaku peperangan Badar. Dalam peperangan Badar ni, orang Islam yang sedikit tu 313 orang lawan 1,000 orang. Orang Quraisy ni tiba-tiba kalah. Seramai 70 orang lebih kurang orang kafir Quraisy ni telah ditawan, lalu dibawa balik ke Madinah. Jadi orang Islam pada masa tu suka sangat mereka ni balik ke Madinah. Hoya-hoya taklah kita kata hore-hore lah macam mana tak tahu kan, tapi gembira lah kan, takbir tahmid macam-macam, alhamdulillah. Jadi bila sampai di Madinah, rombongan yang bawa, jadi mereka tu letak depan orang-orang yang ditawan tu daripada Quraisy tu letak depan. Jadi orang Madinah terima Allah, mereka tu tengok semua bos-bos bos-bos Quraisy tu dibawa jadi tawanan sekarang ni. Malu orang Quraisy ni. Jadi orang Madinah pun gembira, orang yang bawa tu pun gembira jugalah. Jadi pada masa tu riuh rendah di Madinah ni. Ada orang tanya sahabat ni, hebat kamu, dia kata. Dia kata kepada orang yang datang daripada peperangan Badar tu, kamu boleh kalahkan orang Quraisy tu. Tak pernah dalam sejarah ni Quraisy tu kalah dalam sejarah tanah Arab ni. Tiba-tiba kalah. Mereka jawab apa? Alah, dia kata, ni bahasa mudah lagi. Dia kata, tu mari, dia kata tu orang tua-tua tolak rebah, dia kata. Macam tu lah. Jadi mana bercakap besar sikit lah setengah sahabat tu, sehingga ada sahabat Nabi marah. Dia kata, kamu jangan cakap macam tu, dia kata kan. Sebab yang datang tu bukan main-main. Siapa? Abu Jahal. Yang datang daripada Mekah. Tapi Abu Jahal mati lah. Mati dalam peperangan Badar tu. Tak ada lah mati, kena masuk, kena kita panggil apa, kena terajang masuk dalam telaga, perigi buta. Semua dah mati dah, kena potong kepala tu. Zaman dulu biasalah potong kepala ni. Kalau tak sah, mati dah, main tikam-tikam, tak hidup balik nanti. Ni jadi sah lah kalau potong kepala, dalam pergi cari kepala dia pula, dah tahulah tu pelik tu. Jadi dah campak dalam perigi tu. Jadi maknanya sekarang ni mereka dah balik heboh riuh rendah ni. Pada masa tu lah ni cerita Abu Darda ni, dia sibuk dengan bisnes dia lagi. Pagi tu Abu Darda ni, Nabi kita SAW kalau masuk ke satu-satu tempat, masuk ke rumah, minta maaf, balik ke rumah, dia tak akan balik pada waktu malam. Maknanya kalau sampai dekat waktu malam, nak masuk ke bandar, nak masuk ke Madinah tu, dia akan stop dulu, dia tunggu esok. Gitu. Itu dalam kaedah dia, cara Nabi dulu. Kemudian dia akan hantar utusan beritahu kepada orang di Madinah tu bahawa orang akan balik, Nabi akan balik, macam itulah akan sampai begini-gini pada waktu pagi. Jadi pagi ni Abu Darda ni cerita dia kafir lagi ni, duduk semua berhala lagi. Dalam bilik dia tu ada surau. Kita kata surau ni, bukan surau, bukan balak ibadah, bukan. Surau dia, surau sembah berhala dia tu. Dia buat satu bilik dia tu, dia kaya, satu bilik tempat sembah berhala. Dia letak berhala di situ. Jadi dia buat comel-comel lah berhala dia tu. Letak kalung dia sebut ni, letak minyak wangi lah daripada yang tersohor, letak situ. Setiap hari dia akan pergi dulu untuk puja berhala dia tu. Kemudian dia keluar daripada berhala dia tu, barulah dia pergi ke pasar, pergi ke tempat kedai dia. Masa ni lah dia bertembung, dia cerita dia tembung dengan sahabat yang baru balik daripada Badar tu. Jadi serabut sekali, ramai orang ni, yang sini kan. Tapi dia ni kata tinggal dia seorang je tak Islam, orang lain dah pergi berperang lah. Dia ada seorang kawan baik dia semasa jahiliah, semasa tak Islam dulu. Nama dia masyhur, Abdullah bin Abi Rawahah. Jadi dia ni sayang kepada Abdullah ni boleh masuk rumah dia suka hati je, rumah Abu Darda ni.
Sebab dia memang style dia, bini dia kenal, isteri dia kenal, jadi baik-baik ini. Jadi dia pun tanyalah orang ramai yang balik tu, macam mana hal Abu Darda, minta maaf, dia tanya macam mana Abu Rawah anda Islam pergi berperang dalam Badar tu. Jadi orang beritahu dia, woi hebat ni Abu Rawah, Ibnu Rawah, Abdullah Ibnu Rawah ni. Oh, dia kata alhamdulillah, kita kata alhamdulillah lah, kita syukur. Jadi dia pun pergi dekat bisnes dia. Abdullah Ibnu Rawah ni baru balik daripada peperangan tu. Balik pergi ke mana? Pergi rumah ni, dia tahu dah. Sebab apa ni? Abdullah Ibnu Rawah ni dah suka hati ni, tapi dia sedih. Dia suka menang dalam peperangan Badar, tapi dia sedih. Sebab kawan baik dia ni tak Islam. Kawan baik dia Abu Darda. Jadi nak cerita sini ialah bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ini kalau sahabat dia tak Islam, dia akan fikir juga macam mana dia nak jadi kawan dia tu Islam. Dia habis fikir ni, last kali dia pergi ke rumah tu, dia tahu kawan dia ni Abu Darda tu duduk di kedai. Dia pergi ke rumah, jumpalah dengan isteri Abu Darda. Kemudian dia beritahulah, kata gini-gini. Dia kata boleh nak masuk, dia kata. Dia kata masuklah. Rumah awak, rumah aku, home sweet home, bukanlah itu kata kan, your house my house, apa benda house tu. Dah masuk, baitu baiti, dia kata bait, macam itulah. Dia pun masuk dalam rumah tu. Masuk dalam rumah tu, dia pergi ke mana? Dia pergi ke tempat ni. Target dia ni memang dia nak supaya tu Abu Darda tu masuk Islam ni. Jadi dia masuk dalam rumah, dia pergi ke surau tadi tu. Minta maaf saya sebut nama surau, tempat sembah berhala dia tu. Dia pergi masuk dalam tu, dia buat apa? Dia tutup pintu, dia pecahkan jadi macam Nabi Ibrahim alaihi salam tu. Habis dia pecah berhala tu, hancur semua. Tak situ, dia pun keluar. Terima kasihlah, dia kata Ummu Darda. Dia pun pergi. Ummu Darda pergi tengok dalam bilik tu, habis dah hancur berhala. Dia pun menyumpah-nyumpah lah. Dia kata celaka sungguhlah Ibnu Rawah ni, dah habis dah. Dia pukul berhala yang suami aku sayang, kata. Petang suami dia balik. Apa khabar semua? Apa khabar, cuba tengok dalam bilik surau kita tu. Habis dah, dia kata hancur. Naik marah lah dia ni. Jadi akhirnya duduk menong situ. Tiba-tiba dia cerita dia, isteri dia kemudian dia nak marah-marah tu, isteri dia berkata, dia kata kenapalah abang dia panggil aku, dia kata kalaulah, dia kata, dia cakap bahasa Arab, lau kana fi hazas sonam khairun la dafa'al aza an nafsi. Kalaulah berhala ini, dia kata, kuat sangat, berhala ni maknanya ada kuasa, kenapa dia tak lawan orang yang nak pukul dia tu? Masa itulah dia berfikir, betul juga kata isteri aku ni. Last sekali apanya, dia dah tenang-tenang, dia kata, dia pun pergilah cari Abdullah bin Rawahah, kawan dia tu, beritahu nak masuk Islam. Nampaknya gaya je kan, nampak mudah je kan. Jadi kita, pengajaran daripada sini, ulama kata ialah kita kena buat, bukan suruh pecah berhala, jangan pergi kat berhala tu pecah situ. Nanti kita yang kena tak balik dah rasanya. Tak balik sampai. Tapi maknanya kita kena buat sesuatu benda yang mana biar orang yang tak Islam tu dia berfikir gitu. Jangan akui tak Islam dia tu, bagus. Mary tengah duduk Mary pula kan. Tak, kita kena buat, kena fikir bila dia tak Islam tu duduk berada dalam negeri kita, tak kiralah kawan lama kita, kawan bisnes kita dan sebagainya, kena fikir macam mana nak Islamkan dia tu dan buat satu benda yang mana menyebabkan dia berfikir. Gitulah. Jadi akhirnya dia pun masuk Islam. Maknanya sekarang dia masuk Islam selepas daripada peperangan Badar. Baru nak masuk tahun yang ketiga, dia bersama dengan Nabi dalam peperangan Uhud. Dan kita tengok baru Islam, baru setahun, tak sampai setahun Islam dia, tapi hebat dia. Dalam peperangan Uhud ni dia memang sungguh-sungguh mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bacalah dalam peperangan Uhud, insya-Allah boleh dengar kan. Sini ada sirah ustaz ni ada tak sirah Nabi kan? Tak tahu siapa mana ada sirah Nabi sini tak? Kita ada kan? Tak ada. Sirah ni. Jadi dalam sirah tu, peperangan Uhud tu dia panjang, banyak cerita peperangan Uhud tu, tapi salah satu daripada cerita peperangan Uhud tu ialah bagaimana Abu Darda ni mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab orang nak bunuh Nabi semasa peperangan Uhud ni. Jadi habis cerita tu, cerita sekarang dia pun start lah. Bila dia start masuk Islam ni, dia rasa rugi kerana
lamanya masa dia tu tak Islam dulu, jahiliah tu, berperang satu benda lah, tapi perkara yang dia sangat terasa hati ialah kerana dia tak dapat belajar dengan Nabi. Belajar Quran terlepas, belajar ilmu terlepas, fiqhu fiddin terlepas. Dia ni orang bisnes, tahu keuntungan dia berapa sehari. Keuntungan dia sehari, dia kata dia boleh dapat 300 dinar satu hari. 300 dinar ni saya duk kira-kira jugalah berapa kira-kira 300 dinar, dalam $5,300 sehari untung dia kata. Ar-rabhu, dia kata hasala ala rabhi, kata salah satu mi'ati dinar, 300 dinar satu hari. Bukan dirham. Dirham ni masa zaman tu boleh beli macam-macam dah, 1 dirham 2 dirham ni. Ini 300 dinar, sebab itulah kaya teruk dia ni. Bukan main-main. Jadi apa yang dia buat, tapi dia sekarang dia kata tak apalah, bila dia masuk Islam dia rasa dia ni terlepas banyak benda. Sebab apa? Tak sempat nak belajar. Akhirnya dia kata tak apa, dia cari kedai tepi masjid. Supaya apa? Dia kata supaya cepat-cepat. Nombor 1, dia boleh pergi sembahyang jemaah. Yang kedua, kalau ada kelas mengajar, dia akan datang, dia akan tinggalkan kedai dia tu. Macam kita kedai ayat dah tu dekat tu, tergolek-golek sampai sini terus. Gitulah. Bukan tergolek ke sana, tergolek ke sini lah awak ni kan. Jatuh sini terus. Ataupun boleh dengar duduk dalam kedai sambil-sambil makan roti canai pun boleh dengar. Tu sedap tu. Jadi dia buat macam tu, dia kata, tapi tak jadi, tak boleh fokus, dia kata. Akhirnya inilah satu benda dia kata yang masyhur dalam hidup Abu Darda ni, ialah dia akhirnya tinggalkan bisnes dia tu. Sebab apa? Dia kata tak jadi, kalau aku involve dalam bisnes ni, dia kata nak main-main mengaji, tak jadi, dia kata. Last sekali dia tinggal terus bisnes dia pergi untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sembahyang jemaah. Dia tak katalah, ada hadis dia lah yang bercerita ni, ada hadis mana ada kata-kata daripada Abu Darda ni. Dia tak kata, dia kata aku mengatakan bahawa jangan haram, dia kata bisnes ni haram, dia kata. Tak, aku tak kata. Dia kata inni la aqul inna Allah azza wa jalla harramal bai'a. Aku tak kata bahawa jual beli itu haram. Walakinni, tetapi aku uhibbu an akuna minal ladzina la tulhihim tijaratan wala bai'un an zikrillah. Dia campur dengan ayat Quran tu. Dia kata gini, aku tak kata haram, orang nak berbisnes silakan, tapi aku, dia kata, bagi diri aku lebih suka menjadi orang-orang yang tidak akan dilalaikan oleh bisnes daripada mengingati Allah. Maksud mengingati Allah situ ialah maknanya ialah sembahyang jemaah dan juga ni. Jadi kita tak kata nanti yang kalau ada orang bisnes kata sedih pula. Tak nak Abu Darda ni, kita sebutnya kelebihan sahabat-sahabat kan. Ada sahabat macam ni, ada sahabat mana tak tinggal bisnes, tapi dia nak macam mana, dia kata kan, dia macam tu. Akhirnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia memang hebat. Sebab apa? Di dalam fatwa di kalangan para sahabat ada lebih kurang 6 orang sahabat ni yang hebat dari segi ilmu dan juga Quran. Dari segi Quran sebagai contohnya, tak ada pun sahabat yang dapat ambil kecuali 6 orang ni yang ambil direct daripada Nabi seluruh Quran. Sahabat-sahabat Nabi ni dia ambil Quran, kadang-kadang yang ni ambil sekerat ni, yang ni ambil banyak ni ambil banyak ni. Sebab apa? Sibuk nak pergi tanam kurma lah, nak pergi bisnes ke Syam lah, nak pergi bisnes sana, jadi tertinggal lah. Jadi ada dapat sikit, ni dapat sikit. Jadi tapi Quran tu penuh. Seorang di antara daripada 6 orang yang dapat sepenuhnya Quran ni daripada Nabi direct ialah Abu Darda. Di sampinglah dia kata Saidina Umar dan juga Saidina Ali dan juga beberapa orang lagi. Jadi sini ceritanya ialah hebatnya Abu Darda ni. Dalam masa 7 tahun. Kemudian yang kedua, kehebatan dia lagi ialah dia ni sempat dia belajar tu sehingga dia menjadi seorang alim. Kita nak cerita ni bahawa kita ni jangan lemah semangat lah, kata Allah, aku ni dah lama dah ni, kata kan, dah berumur dah, tak sempat dah. Kita ingat tu Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah An-Nu'mani. Kita ada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang lain-lain ni belajar daripada kecil. Memang pun Imam Syafi'i tu umur 7 tahun hafal Quran. Itu hebatlah dia. Kecil-kecil dah dia belajar dah. Dengan Imam Malik tu, Imam Malik memang hadis duduk di ujung jari lah kot kan.
Orang lain semua ni, orang lain semua ni daripada kecil ni belajar. Imam Abu Hanifah ni pelik sikit. Masa muda dia sibuk bisnes. Bisnes sampai umur dia 40 lebih tu baru sibuk nak belajar. Tapi bila dia belajar sungguh-sungguh, maknanya akhirnya dia dapat jadi alim. Jadi kita macam itulah insya-Allah, jangan putus asa insya-Allah. Jadi insya-Allah setiap malam lepas maghrib datang sini insya-Allah. Boleh insya-Allah. Boleh sikit-sikit pun jadi kan, daripada tak boleh langsung dah kan. Ma la yutrak kulluh la yutrak kulluh. Ulama kata, satu benda yang tak dapat semua jangan tinggal semua. Dia kata alang-alang tak dapat baik, tak dapat semua. Tak boleh tu, ilmu tu tak boleh pakai. Jadi cerita dia ni ialah akhirnya dia menjadi seorang alim, seorang yang banyak ilmu. Sehingga kan kebanyakan daripada hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan untuk belajar ni adalah diriwayatkan hadis itu oleh Abu Darda. Sehingga antaranya kita baca antaranya apa yang disebutkan oleh Abu Darda. Dia kata apa? Dia kata ketika nasihat dia kata ni, sebut contohnya, kun aliman. Kita pernah dengar kata-kata ni, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Orang yang alim ni makna orang mengajar lah tapi sebab mikrofon satu, kalau mikrofon banyak nanti berebut bercakap pula, penuh masjid ni kan, jadi seorang je lah. Orang nak bercakap je, saya malam ni kira kan saya, esok siapa nak bercakap, siapa tak ada masa cakap kot ni, boleh ni pasang ni di rumah, pasang seorang-seorang bercakap je, boleh sekarang ni nak jadi cikgu. Jadi ini Abu Darda kata kun aliman, hendaklah kamu menjadi orang alim. Tapi kalau tak boleh jadi orang alim, muta'alliman, dia kata jadilah orang muta'allim. Muta'allim ni ialah orang yang belajar, ataupun au mustami'an, ataupun jadilah kamu, kalau tak boleh jadi nombor satu, jadi nombor dua, tak boleh jadi nombor dua, jadi nombor tiga. Nombor tiga ni mustami'an. Mustami'an ni artinya orang yang datang memang nak mendengar, dia bukan terdengar. Ada juga orang terdengar tak, tengah-tengah nak beli kedai tu, Allah dengar orang ceramah, pom pem pem pem, dia duduk dalam kereta, jadi dengar. Tu bukan mustami'an, tu terdatang, suara masuk dalam telinga dia, dia bukan datang nak mendengar. Macam kita datang mendengar. Tapi kalau muta'alliman dia lain sikit. Muta'alliman ni ialah orang yang memang belajar tu, dia ada bukunya dengan menulisnya dengan gitu. Jadi dia lain sikit. Jadi mustami'an tak apa, tak boleh yang tu, jadi mustami'an. Kemudian Abu Darda kata wala takun ar-rabi', jangan kamu jadi orang yang keempat, fatahlak, kamu akan binasa. Jadi orang yang keempat ni apa? Abu Darda kata, iaitu orang keempat ni mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Habis tu duk dengar ni lah kot, duk dengar TV cerita apa benda hari ni, macam tu kan. Ialah raya ke apa banyak. Jadi tak habis orang ni kata kat orang ni, orang kata kat orang ni, macam-macam sekali, pening kepala dah. Sebab apa, banyak sangat orang mengata. Tengok dalam internet dulu TV saja, sekarang ni lebih daripada TV dah. Kita boleh tengok apa semua, apa siaran ada. Jadi tapi mendengar belajar tak, itulah mana mendengar agama tidak. Mendengar orang kata orang ni kata orang kata kat orang ni, dah gitulah jadi tukang pendengar kan. Jadi fatahlak, kata Abu Darda, maka kamu akan binasa. Jadi itu antara kata-kata dia yang berkaitan dengan ilmu. Lagi antara kata-kata dia yang masyhur, dia kata man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Tu juga diriwayatkan oleh Abu Darda, iaitu dia kata siapa yang menjalani satu jalan, maknanya tak kira lah dia naik kereta, dia pergi ke mana ke, dia pergi jauh, pergi dekat ke, yang pentingnya daripada tempat rumah dia pergi ke tempat orang yang nak belajar. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, untuk mendapat ilmu, Allah Ta'ala akan sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk satu perjalanan pergi ke syurga. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala mudahkan dia untuk pergi ke syurga. Tu hadis yang berkaitan juga. Kemudian hadis lagi banyak tentang belajar ni. Contohnya siapa yang menghadiri majlis ilmu, maka malaikat-malaikat dan ikan-ikan di laut semua, terhadap burung-burung di udara, semua akan mengucapkan istighfar kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Tu juga daripada Abu Darda. Jadi Abu Darda ni majoriti daripada hadis-hadis yang berceritakan tentang kelebihan ilmu adalah daripada dia. Nak katanya dianya bersungguh. Jadi dia kadang-kadang ni bila orang tu dia bersungguh benda tu, maka dia akan bersungguh nak cerita benda tu kepada orang lain, supaya orang lain tu buat macam tu. Jadi itulah cerita Abu Darda. Akhirnya dia belajar dengan Nabi, dia tinggal langsung bisnes dia
Dia fokus kepada duduk dengan Nabi, sehingga dia dapat Quran daripada Nabi, dia dapat ilmu fiqh daripada Nabi, semua benda daripada Nabi, sehingga dia menjadi seorang yang alim. Selepas daripada Nabi kita wafat ada satu cerita lagi, minta maaf, nak cerita satu cerita lagi tentang dia ni, kisah Abu Darda yang masyhur. Dia ni apabila dia ni fokus sangat belajar, sampai dia ni dah tak herau dah. Dia jadi ekstrim pula dah, tak herau ke bini, setiap hari berpuasa, lepas tu malam tak nak tidur. Ni tiga perkara yang berlaku kepada Abu Darda ni. Dia zaman tu, bila orang sahabat ni ada datang, dia panggil muhajirin tadi tu, datang ke Madinah, maka Nabi SAW akan mempersaudarakan, panggil. Jadi dia macam kau dengan ni, kau dengan ni, jadi kau kena tolonglah dia ni, apa-apa jadi kau kena tolong ini. Abu Darda ini, Allah Ta'ala, Nabi SAW gabungkan dia dengan Salman yang kita cerita dulu. Salman tu ialah yang daripada Parsi tu, orang Parsi. Jadi kau beradik kan, macam tu lah, dipanggil akhah ni mempersaudarakan. Jadi dia baiklah pergi ke rumah dia selalu. Tiba-tiba dia tengoklah Abu Darda ni mula berubah apa? Berubah nak jadi ni, dah jenis tak nak. Satu hari Salman pergilah rumah Abu Darda, tengok isteri dia tu pakai benda lebih kurang lah, pakai, orang panggil dia pakai serabut, panggil apa, serabut, selekeh, apa nak, habis tu semua sekali lah isteri dia tu. Jadi Salman kata, apa hai pula, panggil apa, kakak apa benda tak tahu lah, kan panggil bahasa dia ni. Dia kata, apa khabar ni? Dia panggil Umur Darda. Kenapa macam ni? Umur Darda kata, suami aku tu dah tak herau kat aku dah. Dia kata, pula dah satu. Sebab apa? Itulah sibuk sangat ni. Ni nak cerita pasal ekstrim dia pula ni, ekstrim lebih sangat. Yang kedua, okeylah, Salman kata, aku nak pergi jumpa Abu Darda ni. Jumpa Abu Darda, sampai di rumah, dia kata Abu Darda pun ajaklah makan. Buat keluar makanan semua, nak ajak makan. Suruhlah Salman tu makan. Salman pun makan lah. Tapi Abu Darda kata, dia tanya Abu Darda, makan lah. Abu Darda kata, aku puasa. Salman kata, kalau kau tak makan, aku takkan makan. Terpaksalah dia makan. Dua. Dia kata tak jadi ni, Salman kata ni. Yang ketiga pula, aku nak minta tidur malam ni rumah. Dia tidur malam, dia tidur sekejap, dia pun bangun. Dia bangun qiyamul lail. Bangunlah. Salman ni tak bangun, tapi dia tengok Abu Darda. Kemudian dia tarik Abu Darda tu. Dah tidur-tidurlah, dia kata. Tidurlah pula. Dia tidur sekejap, dia bangun pula. Dia bangun pula. Itu tarik pula. Dia tidur, dia kata. Sampailah subuh, dia kata, mereka pun bangun. Esok paginya Salman ni pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita kepada Nabi, ni Abu Darda ni dah macam ni. Gini, tiga perkara. Nabi panggil Abu Darda tu. Abu Darda, apa jadi dah kau ni dah macam ni. Salman buat cerita. Betul tak? Betul, dia kata. Kenapa kau ni dengan isteri kau ni? Kata, aku tak herau sebab aku nak fokus pada ibadat. Jadi tak herau isteri. Kemudian yang kedua, aku nak puasa setiap hari. Yang ketiga, aku tak nak tidur. Aku nak sembahyang setiap malam. Nabi SAW pun berkatalah, hadis dia masyhur, inna li badanika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kullazi haqqin haqqah. Nabi kata, wa sadaqa Salman, Nabi kata, dan betul Salman tu, awak salah, dia kata. Jadi sini dia nak ajarnya ialah Nabi SAW betul kan. Kalau awak nak macam tu, jangan melampau sangatlah sampai tinggal isteri. Gitu kan. Kalau nak tu sangat, janganlah sampai puasa sampai tu. Sebab itulah bagi kita sunat, kalau orang jemput orang makan atau orang jemput kita makan, sunat kita berbuka walaupun puasa, kecuali puasa wajib. Yang ketiganya apa tadi tu, yang tidur malam tu, jangan sampai esok tu lepas tu pergi kelas, tidur dalam kelas. Contohlah kalau budak-budak kelas saya kata kan, kenapa tidur? Qiyamul lail semalam panjang sangat, gitu contohnya kan. Jadi tu Nabi betul kan. Akhirnya sampailah, dia kata, akhirnya cerita ni ada berapa minit pula lagi ni. Selepas daripada Nabi wafat, dia bersama dengan Abu Bakar, dia bersama dengan Saidina Umar. Sampai zaman Saidina Umar nak lantik dia jadi gubernur di Syam. Gubernur ni maksud dia ialah sini, kalau sekarang ni kita ni macam pegawai daerah lah kot, gitu kan.
DO Kuala Belait. Awak jadi DO Kuala Belait lah, Abu Darda. Tapi ni Syam bukan Kuala Belait. Syam ni besar. Syam ni kaya. Jadi Abu Darda kata tak nak. Aku tak nak Umar, dia kata. Aku nak minta dengan kau satu saja wahai Umar, dia kata. Aku nak pergi tinggal di Syam tu, bukan nak jadi DO. Minta maaf sebut jadi DO. Bukan nak jadi governor, tapi aku nak mengajar orang Syam tu, sebab orang Syam tu banyak jahil. Jahil agama, jahil ni. Masuk Islam tapi jahil. Yelah kan, bukan mudah nak tahu agama ni kan. Bukan masuk Islam tu pandai. Dia kena belajar. Dia tu 7 tahun belajar dengan Nabi. Duk ikut Nabi sampai bisnes pun reject lah. Sebab nak belajar. Ini pula tak ada orang ajar. Sebab tu akhirnya Sayyidina Umar kata silakan, dia pun pergi duduk sana. Dia duduk sana, tinggal di Syam tu daripada mula sampai Sayyidina Umar sampailah kepada dia meninggal. Bila dia meninggal barulah. Tapi alhamdulillah hasil daripada usaha yang dibuat tu, dia telah berjaya mengalimkan orang-orang di Syam. Kalau tak orang Syam tu, sebab zaman dulu tu memang jauh satu, besar satu, bukan mudah, tak ada telekomunikasinya dan sebagainya. Jadi pada masa dia jadi itulah, jadi tok guru lah, kita kata tok guru di Syam tu governor pada masa tu, DO pada masa tu ialah nama dia Muawiyah, sahabat Nabi juga. Muawiyah ni ada anak kepada governor tu, nama dia Yazid ni masyhur dalam sejarah. Dia adalah orang yang jadi khalifah selepas daripada Muawiyah, mana khalifah yang ke-6 lah gitu. Jadi masa tu Yazid ni tak kahwin lagi. Dia carilah ayah dia ni, nak carilah isteri. Pusing cari, nak bermentua pula dah. Mentua lah kan, berbesan. Nak berbesan lah dengan orang sini panggil besan kan. Nak berbesan lah dengan Abu Darda tu. Nak minta lah Darda. Gitu. Sebab dia kata nak minta ni lah, nak minta anak tu, anak Tok Syekh tu. Tok Syekh ni kata apa? Tok Syekh Abu Darda kata, sorry lah, dia kata, anak aku tak nak beri. Anak aku ni jadi isteri kepada ni, anak kepada DO ni. Orang kata kenapa pula, dia kata, aku tak nak. Kamu bayangkan, dia kata, kalau anak aku ni dia pergi duduk dalam istana, apa akan jadi pada dia? Dia tak heran dah orang luar ni. Dia sibuk dalam istana dia lah. Kata siapa? Kata Abu Darda ni dalam ni. Jadi akhirnya dia tak terima. Orang semua kata apalah kau ni bodoh, apa benda semua ni kan, tak nak menantu berbesan dengan ni. Tak apa, dia kata. Dia duduk situ juga, dia kahwinkan anak dia tu dengan orang miskin. Pula dah kata. Tu cerita contoh lah para sahabat ni kan. Begitu jugalah kalau kita baca nanti Abu Hurairah pun begitu juga. Dia kahwinkan seorang anak dia tu, walaupun khalifah minta nak kahwin dengan anak dia tu, bukan khalifah nak kahwin dengan anak dia, khalifah nak kahwinkan dengan anak khalifah tu, tapi dia tak nak. Dia kahwinkan dengan Sa'id bin Musayyab nama dia, seorang anak murid yang duduk depan belajar dengan dia setiap hari tu. Jadi tu cerita dia lah, setakat itulah saja saya rasa pun. Selepas daripada tu dia meninggal semasa zaman Sayyidina Uthman. Semasa dia nak meninggal tu, orang tanya dia, sahabat tanya dia, ma tashtaki, apa yang kamu nak mengadu? Dia kata, aku nak mengadu zunubi, dosa aku. Abu Darda ni mengadu tentang dosa. Kita dah tahu banyak mana ni. Kemudian dia kata, mereka pun bertanya lagi masa dia nak mati tu, ma tashtahi, kamu nak apa? Dia kata, aku nak afwa rabbi, aku nak keampunan Tuhan aku. Tu saja aku nak. Kemudian dia kata, lakinuni, tolong lakinuni. Makna lakinuni makna tolong baca. Di keliling dia tu, la ilaha illallah, kata. Tolong baca tu je, ulang-ulang supaya telinga aku ni. Jadi untuk orang mati, kita diajar, Nabi kita kata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu ni la ilaha illallah, jangan Muhammadur Rasulullah. Jangan mengucap. Mengucap lagi pelik, mengucap apa benda, nanti dia pun duk mengucap apa mengucap. Dia suruh la ilaha illallah, sebut je la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, supaya masuk dalam telinga dia tu, walaupun lidah dia tak sebut, dia akan tengyang la ilaha illallah. Dan begitulah Abu Darda sehingga dia mati dalam keadaan macam tu. La ilaha illallah tu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.